Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan pengumuman daripada PKR hari ini. Apabila disahkan, PKR telah memecat 28 ahli termasuk 3 pemimpin anggotai 2 parti. Sebenarnya tindakan ini adalah tindakan yang paling wajar sekali. Inilah yang diharapkan oleh penyokong tegar PKR, yaitu mana-mana ahli yang sabotaj harus dicantas lebih awal. Pengalaman PKR dalam cantas mencantas ataupun pengalaman PKR dikhianati oleh ahli sendiri, paling kemuncaknya ialah tindakan Azmin Ali dan juga Zuraida Kamarudin membelakangi ataupun mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh akar rumbi kepada mereka dalam PKR. Paling teruk Azmin Ali, timbalan Presiden PKR sendiri, telah pun mengkhianati menikam belakang Anwar Ibrahim menyertai langkah Sheraton. Seorang lagi yaitu bekas menteri, tiba-tiba pula saya lupa, Zuraida Kamarudin juga menikam belakang Anwar apabila menyertai gerakan langkah Sheraton. Tetapi malangnya Zuraida Kamarudin tidaklah menerima nasib baik seperti Azmin Ali. Azmin Ali langkahnya lebih baik, menyertai bersatu dan akhirnya kini mendapat laba, mendapat jawatan dalam parti bersatu. Berbanding Zuraida Kamarudin yang telah pun sudahlah tiada apa-apa jawatan sekarang, terpaksa pula menghadap tindakan mahkamah kerana saman daripada pihak PKR. Hari ini, ahli-ahli PKR menarik nafas lega apabila disahkan 28 ahli termasuk 3 pemimpin anggotai 2 parti dipecat. PKR memecat 28 ahli termasuk 3 pemimpin yang menang dalam pemilihan cabang parti itu selepas disahkan mempunyai keahlian dalam parti politik lain. Padan mukalah kan, siapa suruh menjadi ahli politik lain? Gara-gara terlampau nak mahu mencari ruang, gara-gara nak mencari peluang ataupun kekosongan di tempat-tempat lain, di mana-mana pun dia cuba. Itulah yang berlaku. Cuba sini, cuba sana, cuba sini, cuba sana. Ada yang kata mungkin itu adalah tindakan mahu mencari kuasa semata-mata. Akhirnya, bukan mudah sebenarnya untuk mencari mereka seperti ini, tapi dengan teknologi terkini, akhirnya tindakan yang tidak bertanggung jawab itu dihidu juga akhirnya. Setiausaha Agung PKR Dr. Fuzia Saleh berkata pemecatan itu dibuat selepas proses semakan dan pengesahan keahlian oleh Majlis Pimpinan Pusat MPP Parti. Pada peringkat awal sebanyak 36 ahli dikenal pasti dan tindakan pemecatan telah disahkan oleh MPP selepas selesai penamaan pencalonan di peringkat cabang, tetapi mereka, individu yang dipecat, ada tempoh 2 minggu untuk merayu. Daripada jumlah itu, hanya 11 individu mengemukakan rayuan disertakan dengan bukti komitmen mereka kepada perjuangan parti. Mereka kemudiannya diterima semula sebagai ahli, katanya ketika dihubungi bernama hari ini. Fuzia menjelaskan tindakan susulan turut diambil selepas proses pemilihan cabang selesai, melibatkan pemecatan 3 lagi pemimpin parti, yaitu Ketua Cabang Jempol, Ketua Cabang Pasir Salak, serta Ketua Wanita Cabang Besut. Beliau menegaskan proses mengesahkan setiap aduan bukan sesuatu yang mudah kerana kebanyakan bukti yang dikemukakan tidak lengkap dan susunan garis masa juga kabur. Kami sering menerima aduan tentang keahlian 2 atau 3 parti. Perkara pertama saya selalu buat adalah menentukan parti mana yang terakhir mereka sertai. Jika bukan keadilan, maka ada alasan untuk tata tertib tindakan hanya diambil jika ada bukti, katanya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Sekali lagi Akmal Saleh menjadi isu panas apabila beliau kini dianggap sebagai politik samsing dan juga angkuh.
Kali ini giliran DAP pula menyanggah, mengajar, dan membidas Akmal Saleh. Jika dilihat kepada perkembangan politik terkini ini, dapat dilihat Akmal Saleh membawa suhu yang panas dalam kerajaan perpaduan. Sungguh tidak baik. Amanah sudah bersuara, PKR pun sudah bersuara. Kali ini giliran DAP pula bersuara. Semua mereka tidak setuju dengan tindakan angkuh, tindakan yang dilihat sebagai membawa politik samsing oleh Akmal Saleh. Apa pula pendapat Anda semua? Ada yang berpendapat Akmal Saleh harus lebih memahami keadaan politik sekarang ini yang mana wujud kerajaan perpaduan. Jangan sampai ini akan menjadi bahan yang boleh menjadi bahan kempen oleh pembangkang Perikatan Nasional, khususnya menjelang pilihan raya negeri Sabah dan Melaka yang akan berlangsung tidak lama lagi. Dan saya yakin perkara ini, konflik dalaman ini sudah mula dirangka untuk digunakan menjadi bahan kempen oleh pembangkang. Pasti mereka akan cakap, kerajaan sekarang sudah mula menimbulkan bibit-bibit perpecahan. Dan itu bukan satu yang salah. Kalau ini terus berterusan, kalau ini akan berpanjangan, khususnya kenyataan-kenyataan yang kontroversi daripada Akmal Saleh, pastinya ini akan membawa musibah yang besar kepada kerajaan perpaduan dan yang lebih teruk kepada UMNO itu sendiri. Pemuda DAP hari ini mempertahankan cadangan parti itu agar pembahagian kerusi di Melaka dibuat secara sama rata antara Barisan Nasional dan PH daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri. Naib ketuanya, Lines Selundan, turut menyelar Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang didakwanya memperlekeh suara rakyat dengan gaya politik samsing dan angkuh apabila menolak cadangan itu. Menurut Lines, cadangan tersebut bukan keputusan rasmi DAP Melaka atau Pakatan Harapan Melaka. Sebaliknya, ia adalah suara akar umbi. Rundingan kerusi hanya akan dibuat oleh kepimpinan parti secara rasmi apabila tiba waktunya. Malangnya Dr. Akmal Saleh memilih untuk menyerang suara akar umbi kami dengan gaya politik samsing dan penuh keangkuhan. Beliau bukan Presiden UMNO, bukan pengerusi BN, dan jauh sekali juru cakap rasmi kerajaan perpaduan. Siapa beliau untuk bertindak seolah-olah beliau boleh menentukan segalanya, kata Lines atau lebih dikenali sebagai Haris. Semalam Akmal menolak cadangan DAP selepas China Press melaporkan bahwa 9 cawangan parti itu di Melaka sebulat suara meluluskan resolusi menyokong strategi 14+14 untuk pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Jika cadangan itu diterima, ia bermakna BN perlu menyerahkan beberapa kerusi yang telah dimenanginya kepada Pakatan Harapan PH. Jawaban saya kepada DAP mudah saja, kata Akmal. Dulu rundingan kerusi semasa PRN 6 negeri, kamu cukup susah nak belikan kerusi kamu yang menang kepada BN ketika itu. Kali ini senang-senang sahaja nak kerusi yang kami dah menang. Maka kerusi yang BN menang tidak akan sama sekali untuk diberikan kepada PH, katanya. Kata Akmal, jika nak juga kita bertanding di tempat yang sama, mudah sahaja untuk beri kamu tidak sama sekali dan boleh teruskan bermimpi, kata Akmal Saleh. Mengulas lanjut, Haris berkata jika Akmal tidak bersetuju dengan cadangan tersebut, dia boleh membawa usul balas dalam mesyuarat agung cawangannya. Itu cara demokrasi. Tetapi jika memilih untuk mencemuh dan menengking, maka beliaulah sebenarnya yang mencemarkan semangat perpaduan nasional, katanya. Dia juga mengingatkan Akmal bahwa BN kalah semua kerusi parlimen di Melaka pada PRU lalu. Di kerusi Alur Gajah yang dulunya kubu kuat BN, calon UMNO sendiri tewas kepada Pakatan Harapan. Ini membuktikan bahwa undi rakyat Malaysia secara jelas telah menolak politik lama yang dibawa oleh UMNO.
Justru katanya apabila ada usul mencadangkan strategi 14+14, ia dibuat berdasarkan data dan mandat terkini rakyat. Di APSY, Malaysia akan terus mempertahankan suara akar umbi, prinsip demokrasi dan politik matang. Kami tidak tunduk kepada ugutan maupun nada samsing. Daripada membuang masa menyerang usul orang lain, lebih baik fokus kepada rakyat, hormati suara mereka, dan hentikan politik ego lama, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.